Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berjumpa lagi di dalam berita akhir zaman nombor 2 di channel YouTube 31 Warriors 313 dan juga channel YouTube 313 Sahadah United. Selamat berjumpa kembali, dan berita-berita akhir zaman ini adalah satu segmen di mana saya mengambil berita-berita dunia yang dipaparkan di dalam surat khabar dan majalah dunia, yang saya kaitkan, yang saya cuba nampakkan mempunyai hubungan langsung dengan hadis-hadis tentang akhir zaman dan juga ayat-ayat Quran tentang akhir zaman, di mana saya ingin mengajak para penonton untuk bermuhasabah diri dan merenung, mengkaji keadaan dunia ini. Adakah kita benar-benar sudah makin hampir dengan akhir zaman? Adakah kita umat akhir zaman dan kita sedang menuju satu demi satu tanda-tanda akhir zaman yang diperkatakan oleh Rasulullah SAW? Semoga kita bertaubat, mendekatkan diri kembali kepada agama, kepada sunnah-sunnah Rasulullah, dan menyedari bahawa kitalah umat akhir zaman dan kita akan menghadapi pelbagai ujian yang berat. Dan tanpa iman dan tauhid yang kuat, sudah tentu kita akan terjatuh di dalam golongan-golongan yang akan mengikut agenda-agenda Dajjal, yang akan mengikut segala telunjuk Dajjal. Jadi saya teringat kepada satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah di dalam kitab As-Sahihah nombor 2457, di mana dikatakan sebelum kedatangan Dajjal ada 3 tahun yang sangat perit, di mana kemarau dan kebuluran akan datang kepada manusia. Pada tahun pertama, Allah akan menghentikan hujan dan air sebanyak 1/3 daripada turun ke bumi. Dan pada tahun kedua, 2/3 air dan hujan akan ditahan. Dan pada tahun ketiga, tidak ada air dan hujan akan turun, dan menyebabkan kemarau yang dahsyat selama 3 tahun. Dan ketika ini manusia akan di dalam kebuluran, dan tentera-tentera kuncu-kuncu Dajjal akan datang membawa bergunung roti, iaitu makanan-makanan, untuk mengumpat manusia mengikut agenda-agenda dan mengikut telunjuk-telunjuk mereka, akta-akta dan riset mereka, order mereka terhadap dunia. Melalui makanan, melalui kebuluran, mereka akan mengawal dunia dan mengajak manusia-manusia untuk mengikut cara mereka, tunduk kepada sistem dan undang-undang yang akan mereka tekankan kepada manusia, supaya manusia semuanya tunduk di dalam sistem Dajjal. Orang-orang yang mengikut Dajjal ini sebenarnya bukanlah maksudnya mengikut, tetapi taat kepada sistem dan undang-undang yang akan dijalankan, benda-benda yang akan dipaksa ke atas manusia, seperti mana wabak kita dipaksa dengan pelbagai perkara. Dan mereka mengambil peluang untuk membuat satu sistem order baru terhadap ekonomi, terhadap negara-negara, terhadap sistem kawalan negara, terhadap kemanusiaan, transhumanism, terhadap teknologi dan sebagainya. Inilah cara Dajjal mengawal manusia melalui sistem-sistem, undang-undang dan cara yang mereka akan mengawal manusia secara total. Jadi sebelum keluarnya Dajjal akan ada 3 tahun yang sangat dahsyat, kebuluran, kemarau yang sangat dahsyat. Jadi saya ingin mengajak anda melihat balik berita-berita dunia. 2-3 tahun lepas kita melihat China mengeluarkan matahari yang 10 kali lebih power daripada matahari yang ada. Apakah tujuannya? Dan sejak itu kita melihat Antartik dan Arktik semakin cair dengan dahsyat, mempunyai
kepanasan yang dahsyat di Siberia, di kutub utara dan kutub selatan semakin panas. Dan kemudian kita melihat iklim bertukar menjadi banyak ribut-ribut, landslide dan segala masalah climate change berlaku apabila matahari China mula keluar. Jadi apakah tujuan sebenarnya matahari China ini? Dan saya juga ingin mengajak anda melihat balik bahawa sejak 2019 sehingga ke 2022 ini, climate change semakin teruk dan kita setengah daripada dunia sedang mengalami masalah kemarau yang dahsyat. Dan diandaikan dalam masa 10 tahun lagi kita akan mengalami tidak ada fresh water lagi di dalam dunia, tidak ada air tawar lagi di dalam dunia, dan ia mungkin lebih cepat daripada itu. Dan juga kita termasuk di Malaysia adalah antara zon-zon yang akan termasuk di dalam masalah kemarau yang dahsyat. Jika anda lihat peta yang saya sertakan, Malaysia di dalam kategori medium tapi teruk juga, tidak ada, akan dilanda kemarau dan kekeringan yang medium. Tetapi di sekeliling kita, di negara-negara lain, semuanya ke arah medium to high risk. Jadi kita akan mengalami masalah air, masalah pertanian, masalah makanan yang amat dahsyat dalam masa 2-3 tahun ke hadapan, dan seterusnya akan bertambah teruk. Dan ketika inilah Dajjal akan keluar dengan sistem-sistem baru, dengan tawaran-tawaran baru dan paksaan-paksaan baru. Jika anda ingin makanan, anda kena macam ni, macam ni. Mungkin anda kena menerima milah Abraham, agama baru. Mungkin anda kena cocok apa entah lagi dalam badan. Mungkin anda kena makan air kumbahan daripada ciptaan Bill Gates dan sebagainya. Anda mungkin kena mengikut apa yang mereka mahukan jika anda ingin terus hidup, ingin makanan, ingin bekerja. Jika anda ingin jadi manusia, anda kena letak microchip, baru anda dapat makanan. Anda kena tag microchip, baru anda boleh pergi ambil air dan makanan. Itu kemungkinan akan berlaku. Jadi saya ingin anda berfikir, kerana ini bukan teori konspirasi. Ini adalah berita-berita daripada sains sendiri dan fakta di dalam apa yang berlaku. Di saintis kaji dan apa yang berlaku di hadapan, iaitu kemarau yang akan tiba, kebuluran yang amat dahsyat, masalah ekonomi, masalah makanan yang sangat dahsyat akan berlaku. Adakah ini teori konspirasi? Ia diperkatakan di dalam berita, ia diperkatakan di dalam dunia sekarang, dan daripada 2 tahun dulu saya dah bagi tahu. Adakah ia masih teori konspirasi? Atau anda sendiri tidak mahu berfikir, membaca dan mengkaji? Kita di dalam dunia yang menuju ke arah keluarnya Dajjal, ke arah keluarnya Imam Mahdi, ke arah keluarnya kiamat dan sebagainya. Jadi bagaimanakah iman anda? Bagaimanakah pegangan anda terhadap Quran, terhadap Tuhan, terhadap sunnah? Adakah dah hafal ayat Al-Kahfi, baca tak Quran, solat 5 waktu cukup tak? Adakah anda benar seorang Muslim? Bagaimanakah kita akan menghadapi fitnah-fitnah dan paksaan-paksaan Dajjal jika tiada tauhid dan tiada pegangan terhadap agama? Subhanallah, ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Semoga berita-berita akhir zaman yang saya buat ini membuka minda, mencelikkan hati anda untuk kembali kepada agama, dan bersatulah kita di dalam syahadah, bersuara dan menegakkan tauhid dan al-haq. Kerana kita akan dipaksa oleh sistem-sistem Zionis, kita akan dipaksa oleh hamba-hamba Dajjal di dalam sistem demokrasi, kita akan dipaksa oleh menteri-menteri dan ulama yang berjiwa Zionis dan mengikut Dajjal dengan memutablitkan macam-macam perkara, hukum dan fatwa. Jika anda tidak ada agama, tidak ada tauhid dan tidak faham agama anda sendiri, sudah tentunya anda akan hanyut dan terikut
apa yang mereka akan paksa dan psycho anda. InsyaAllah kuatkan tauhid, kembali kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Semoga jihad kecil saya ini mencelikkan minda, dan anda boleh membantu saya di dalam misi kesedaran saya ini dengan menyumbangkan seikhlas hati kepada misi The Bite Preacher, atau juga dengan membeli suplemen untuk kesihatan diri, menjaga diri daripada virus-virus, wabak-wabak, daripada kanser, kesan vaksin dan sebagainya, melalui pembelian Nisagen, dan boleh order Nisagen di nombor yang saya berikan. InsyaAllah. Salam satu syahadah. Jumpa lagi di dalam berita akhir zaman yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.